Assalamualaikum, salam malam Kliwon. So seperti biasa, Santai Chill akan membawakan kisah misteri. أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Okay guys, seperti biasa sebenarnya saya selalu tak keseorangan, ada berteman Hafiz. Dan berita buruknya guys, Hafiz dah tak bersama Santai Chill. Jadi ini adalah satu moment of silence untuk Hafiz. Jadi kita doa sama-sama dia cepat dapat merawat jiwa dan raga dia. Okay guys, tapi sebelum tu kita ada host baru. Siapa dia? Kita memperkenalkan. Kita tengok sendiri siapa. Sila masuk. Ya, itu dia guys. Itu dia. Okay, memperkenalkan pelajar intern kami yang baru. Okay, Hafiz Anam. Dia nama Hafiz juga. Muka pun lebih kurang kan? Hafiz Junior. Okay, dan kali ni kita bersama siapa? Hello, siapa di sana? Hello. Bersama Mimi. Masih lagi bersama Mimi. Orang tak putus-putus minta ni Fiz. Kan? Komen beratus. Duk cocok aku Mimi. Itulah pasal kita tengah busy tengok pula komen ni. Kerekan orang ni. Itu tu. Tapi sebelum tu guys, aku nak ceritakan satu apps ni. Nama dia U Dictionary. Okay? Kepada korang yang teringin nak belajar bahasa tambahan seperti bahasa Cina, bahasa India atau apa-apa, korang boleh download apps ni. Kenapa? U Dictionary ni adalah satu aplikasi yang memudahkan. Okay, bukan saja korang tulis, type dan diterjemahkan, malah korang boleh takap gambar mana-mana teks daripada buku, daripada surat khabar, daripada internet, dan korang akan boleh terus auto translate guys. So kat sini nampak U Dictionary ni sangat bantulah. Kan? Pada pelajar-pelajar terutamanya. Kan? Kita tahu pelajar ni BI lemah. Sebab pun apa? Kita pun sama habis. Kita pernah ada kat tempat tu. Jadi U Dictionary ni adalah satu aplikasi yang sebenarnya wajib bagi aku kepada pelajar-pelajar yang di luar sana untuk belajar, improve diri sendiri. Okay? Bukan untuk meniru. Kan? Tapi kita belajar. Okay? Kena guna dengan sebaiknya. Jadi jangan, harus diingat bahasa Inggeris adalah bahasa yang wajib dipelajari bagi semua pelajar di Malaysia. Nak dapat kerja ni sekarang bis kena English. Tapi bahasa Melayu tetap diutamakan. Yep. Yang tu kita memang tak boleh lari. Kan? Kita kat Malaysia ni Malaysian, apa pun race kena pandai bahasa Melayu. Yep. Okay. So, kita tak nak buat panjang, kita akan terus bersama Mimi. Okay Mimi, okay, macam mana puasa? Berjalan lancar tak? Ya, setakat ni berjalan lancar lagi. Okay. Mimi kalau tengok komen dekat YouTube Mimi, beratus lah Mimi. Kira macam, ramai Mimi, tak macam video-video lain. Ya. Mimi selalu tengok kat Facebook Ya, sekarang ni baru mula-mula masuk balik kat YouTube. Kau tengok YouTube. Peminat Mimi sekarang dah ada fans. Mimi dah ramai fans dah, minat. And duk minta hari-hari. Tapi pun kita pun tak apalah, kebetulan Mimi pagi tadi dia dengan senang hati dia nak cerita dengan kami lagi part 3. Okay Mimi, kita buka buah yang pertama Mimi. Okay, Mimi nak cerita ni masa ni zaman Mimi sekolah rendah lah. Tapi Mimi tak sure masa tu umur berapa. Ni pasal ilmu hitam. Okay, benda ni jadi dalam rumah Mimi. Dia bukan dari family Mimi yang amat ilmu tu lah, tapi orang luar. Dia macam Tok Su Mimi, dia kahwin 2 tau. So
bini yang kedua ni dari Indonesia. Indonesia. So dia bawa mai bini yang kedua dia tu mai sini. So bila mai sini ada adik-beradik lah kan. So dia nak tumpangkan dekat rumah mak Mimi. So mak pun okey lah. Dia cakap nak tumpang dalam 2-3 hari kan. So lepas dia mai letak Tok Su perempuan ni dekat rumah, dia dah tak nampak bayang dia dah. Okey. So Tok Su perempuan ni duduk kat rumah Mimi. Okey, benda ni dalam 2 hari 3 hari macam tu. Okey, dia selalu pagi macam biasa dia breakfast semua dengan mak. Okey, mai tengah hari tu dia cakap dia nak rehat. So mak pun pergi masak untuk makan tengah hari apa semua. Dah siap masak, mak panggil Mimi lah. Adik pergi panggil Tok Su untuk makan keluar. Kat luar kan. So Mimi pun masuk bilik. Rumah Mimi ada 3 bilik je. Dan dia duduk bilik tengah. So Mimi ketuk pintu, Mimi panggil Tok Su, tapi dia tak kunci pintu dia. So Mimi buka lah. Buka, Mimi terkejut. Sebab Mimi nampak dia tengah baring, tapi tangan dia ke atas macam hantu Cina. Oh, dia baring tapi macam tu. Dan mata dia memang terbeliak, jegir. Ui, aku terlihat ni goyang. Mimi ingat dia tengah senaman tau. Senaman? So Mimi pun masuk lah Mimi dia. Mimi ketuk-ketuk bau dia. Tok Su panggil makan. Dia tetap macam tu, keadaan macam tu. So Mimi tengok, Mimi tunggu dalam 2-3 minit juga. Mimi tengok dia punya mata, langsung tak berkejip. Dia tetap jegir, pandang ke atas kan. Lepas tu Mimi macam, dia hidung kau takkan baca ni kan. Lepas tu budak yang tu, Mimi tengok mata dia sebab bagi dia kejip. Tapi dia tak berkejip juga mata dia tu. Lepas tu Mimi pun tutuplah pintu kan. Mimi pula Mimi dekat mak Tok Su tengah senaman dalam bilik. Dia cakap je tu. Lepas tu yang mak pun macam tak apa lagi mak yang tu panggil dia. Dia cakap okay. Lepas tu lepas mak dah settle buat semua kerja dalam sejam lebih 2 jam macam tu, mak Mimi nampak mak jalan nak masuk ke bilik. Mimi lari ikut. Okay, sebab Mimi tahu keadaan Tok Su yang first pergi macam mana kan. So Mimi nak tengok pula yang kedua, tapi Mimi takut nak pergi seorang. Lepas tu Mimi follow belakang mak. Lepas tu mak masuk-masuk, mak buka pintu, mak terus istighfar. Mak buka pintu je, mak astaghfirullahalazim, mak cakap macam tu. Lepas tu Mimi jenguk belakang mak. Mimi badan agak besar. So Mimi duduk belakang dia, Mimi tak nampak. Lepas tu Mimi tengok ke tepi kan. Mimi tengok mak. Mimi tahu, ya Allah hantu. Mimi cakap macam tu. Lepas tu mak dah istighfar dah. Tahu tak? Mimi nampak Tok Su Mimi. Okay, buka pintu, nampak katil kan. Dia duduk, tapi menghadap betul-betul pintu dan tangan dia still macam tu dan mata dia pandang betul-betul pintu. Maknanya kalau kita buka pintu, kita boleh nampak dia. Tapi tangan dia macam tu dan mata dia jegir. Kita nampak keadaan dia tu yang menyeramkan. So muka dia memang tak senyum lah. Nampak muka tu macam Lepas tu mak pergi dekat dia kan. Mak baca-baca apa yang mak tahu. Lepas tu mak cuba je turunkan tangan dia. Bila turunkan tangan dia naik balik. Turun je, naik balik. Lepas tu mak tutuplah mata dia untuk bagi dia tutup mata. Tetap terbuka. Lepas tu mak nampak macam kepulan asap tau dekat kaki dia. Okay, lepas tu mak tanyalah, Mimi, adik nampak tak? Lepas tu Mimi tengok, asap rokok. Dia cakap macam tu lah. Lepas tu sebab dia nampak asap tapi dia macam nampak dan tak nampak macam tu. Dia tak asap betul. Dia macam samak-samak macam tu je tau. Lepas tu mak pun macam, ush, ni bukan dia dah ni. Mak cakap macam tu. Mak Mimi, dia orang yang berani. Tapi dia sebenarnya lemah semangat. Dia senang histeria. Tapi dia berani. Macam tu. Lepas tu dia cakap kat Mimi, tak apalah, kita telefon ayah je. Sebab masa tu ayah Mimi raja kan. Yang ada kat rumah tu cuma Mimi dengan mak dan Tok Su perempuan. Okay, lepas tu mak cakap kita telefon ayah. So bila telefon ayah cakap, telefon ayah kenapa? Telefon lelaki dia. Dia cakap gitu kan. So, lepas tu telefon lelaki dia pun memang lelaki dia tak angkat call. Lepas tu mak cuma masa tu zaman mesej je kan. Lepas tu mak cakap suruh kakak lah, minta tolong kakak untuk mesej Tok Su bagi tahu yang bini dia sakit ke apa kan. Lepas tu dia call, dia cuma cakap lagi 2 hari dia akan main. Dia cakap macam tu. Okey, sementara nak tunggu 2 hari tu, keadaan Tok Su perempuan ni memang macam tu je.
Memang dia tak ada makan. Tak. Tangan Cuma terpacak. mak tangan tu tak terpacak macam tu. Macam letih ada tu. Cina tu. Ha. Dan mata dia tu tak berkedip langsung. Tak No. pejam langsung. Tak kejam ke tangan? Jadi dalam 2 hari tu tak ada ikhtiar nak bawa mana berubat. Itulah kami nak bawa berubat. Tu lelaki dia marah. Okay. Sebab segala benda semua ada kat lelaki dia, macam dokumen apa semua. Takut juga nak bawa keluar rumah tu kan. Lepas tu dalam masa 2 hari tu dia macam tu. Mak just bawa dia pergi mandi, masuk bilik. Dan mandi pun mak yang uruskan semua. Lepas tu hari yang laki dia cakap nak mai tu, mak bagi dia mandi, tiba-tiba mak lari keluar. Kebetulan hari tu Mak Ngah Mimi mai rumah tau. Mak Ngah Mimi nak tengok keadaan Tok Su. So dia mai rumah. Masa dia mai, mak Mimi lari keluar. Mimi ada kat ruang tamu dengan Mak Ngah Mimi. Mak Mimi lari toilet, terus lari keluar. Mak Mimi cakap, keluar. Mak Mimi cakap begitu. Lepas tu kami ni terkejut kan, pulang kabut dah, lari keluar. Dia dari bilik ayam belakang. Dia akan masuk ruang tengah dulu rumah ni. Dia nak ke ruang depan ni, dia ada macam ruang kecil je, macam pintu tu kan, nak ke ruang depan, dari tengah nak ke depan. Dan dekat situ Mak Mimi ada letak frame ayat-ayat kursi Al-Quran kat situ kan. So dia tak boleh ke depan, dia memang takat tu lah. Tapi dia keluar tu dalam keadaan macam tu lagi. Dia jalan slow, tapi tangan dia tetap ke atas dan mata dia jegir. Dia bukan lompat-lompat Dia tak lompat, tapi dia jalan slow lah. Dia jalan slow tapi tangan dia stay tangan ke depan. Lepas tu kami mengendap put cermin depan dia tau. Takut dia nak main kat kami Tapi dia memang tak main. Dia memang berhenti dekat tu. Tapi dia memang pandang betul-betul, pandang ke pintu kami lah. Sebab kami duduk jenguk, so memang nampak dari depan-depan tu kan. Cuma dia tak boleh main kat depan ni. Dia duduk kat tengah. Lepas tu masa yang jadi tu, Mimi dah gelabah. Rumah Mimi kan depan padang. Mimi susun kasut tau. Lepas tu Mimi tanya, adik hang susun kasut kenapa? Mimi cakap, saya kita lari takkan tak pakai kasut, sakit kaki. Lepas tu Cakap dia tak payah pakai slipper, lagi laju lagi. Tu pasal. Lepas tu kami semua duk gelak lah kan. Sebab Mimi dah susun kasut, dia kata hang boleh pincang lagi nak susun kasut apa semua kan. Lepas tu kami kali-kali bila ni kali kat dia macam memang jalan tapi dia tak boleh lepas pun naik ke depan. Jadi jalan pakai tu je kan. Lepas tu Mimi cakap, Jara ni dia memang nak main ni kat kita dia macam marah sangat kat kami tau. Lepas tu mak kata, tadi pun bagi mandi dia pun dia tak macam hari-hari lain. Hari-hari lain dia mandi memang dia diam, ikut je apa kita buat kan. Hari ni dia macam agresif, dia macam nak buat mak tau. Sebab tu yang mak lari keluar. Lepas tu kan hari tu laki dia cakap nak mai. So kami tunggu laki dia mai. Laki dia sampai dekat-dekat nak maghrib baru laki dia sampai. Dan masa tu kebetulan ayah pun balik kerja dan laki dia pun sampai. Lepas tu laki dia lah yang pujuk dia apa semua, siap-siap dia semua. Dia pun siap bawa pergi berubat terus. Masa pergi berubat, Mak Mimi dengan Tok Su. Lepas tu ayah dengan laki dia. Dia pergi berubat 4 orang. Dah pergi berubat, ustaz tu cakap kita cuma usaha sebab dia punya ilmu ni kuat dan dia amal. So susah untuk buang, dia cakap. Dan kalau betul-betul nak buat pun kena dekat orang yang dia pergi menuntut saja. Bila orang tu cakap macam tu, dia cakap tak apa, kita usaha cara kita. Masa depan ustaz tu memang dia buat dia maknanya dia dah sihat, dia dah normal. Bila masuk dalam kereta, dia jadi balik. On the way balik sampai rumah, dia punya dia memberontak tak nak keluar pada kereta. Dia nak terjun kereta lah apa semua kan. Lepas tu dia sampai terkencing dalam kereta tau, Tok Su tu. So bayangkanlah kalau budak kecil kencing dalam kereta pun dah hancing. Ini dah budak besar kan. Lepas tu balik ayah clear kereta apa semua. Esok tu kan dia jadi lagi. Lepas tu laki dia balik malam tu, just hantar dia je tau. Tak tidur situ pun. Lepas tu laki dia cakap tak apa, esok laki dia mai balik. Dan malam tu dia memang
dia start okey, start tak. Okey, masa dia okey, dia pergi bersiap, pakai baju kebaya, semua siap, cantik. Pula dia cakap dia nak pergi airport, nak balik. Dia cakap. Lagi tengah-tengah cakap, tangan naik balik. Okey, bila tangan dia naik balik tu, automatik kita tahu memang dia dah jadi balik. Lagi dia okey, tangan dia turun, dia cakap normal balik macam kita. Dengan kita semua okey. Okey. Sehari je benda tu berlalu time. Lepas tu esok tu laki dia mai. Okey, laki dia mai, ayah Mimi kerja. Dan laki dia bawa pergi berubat dekat orang lain pula. Okey, masa laki dia pergi tu, laki dia ajak mak Mimi teman lah. Tapi mak Mimi cakap tak boleh. Sebenarnya kami dah nak cuba lari-lari kan. Lepas tu, laki dia bawa pergi dia je berubat. Kerana pergi 2 orang, laki bini. Okey, masa tu dia dah pergi. Ayah Mimi balik, ambil mak Mimi dengan Mimi. Kat rumah, kami balik kampung. Dan masa nak balik kampung tu memang mak pack barang dia semua siap letak dekat depan rumah. Lepas tu kakak Mimi kerja dan kebetulan kakak Mimi balik maghrib tu, mak Mimi dah pesan. Kalau Tok Sumai cakap yang mak tak ada kat rumah, mak tidur kampung 2-3 hari, lepas tu tak ada orang nak jaga Tok Su dan jangan bagi Tok Su masuk rumah. Mak cakap macam tu kan. Okey. Lepas tu masa kakak sampai rumah, kebetulan elok dia sampai, Tok Su pun sampai. Lepas tu Tok Su laki ni cakap nak bagi Tok Su perempuan masuk rumah lah. Lepas tu mak cakap, kakak cakap tak boleh sebab dalam rumah tak ada siapa. Lepas tu tak ada siapa nak jaga kan. Sebab mak pun balik kampung, kakak pun nanti kerja. Lepas tu ni barang-barang Tok Su perempuan kan. Kakak cakap ni barang-barang Tok Su. So Tok Su laki ni pun angkat barang semua masuk kereta. Dan masa je yang Tok Su laki angkat barang masuk kereta, Tok Su perempuan ni duduk dalam kereta dalam keadaan tangan dia stay ke depan, mata berjegir lagi. Dia kalih kat kakak. Dia kalih tu badan dengan tangan dengan kepala semua sekali. Faham tak? Macam straight kan. So dia kalih, dia pandang kakak, dia senyum. Dia senyum sinis. Kakak kata masa dia senyum tu, memang kakak cering keluar rumah, kakak lari terus masuk dalam rumah, kunci pintu pagar semua, duduk dalam rumah senang. Lepas tu kira kali terakhir kakak dan kami semua nampak dia. Lepas tu kami memang tak nampak dah, tak tahu apa cerita. Tapi masa yang pergi berubat dia tu, tahu yang ustaz cakap dia ada langgak pantang larang, yang dia benda yang dia amal tu, dan dia langgak pantang larang. So makan diri dia lah. Tapi kami tak tahu apa yang jadi sebenarnya dekat dia. Sampai sekarang tak tahu apa benda yang berlaku kat dia orang. Sampai sekarang tak tahu. Memang last takat tu lah. Kami pun tak mau ambil tahu dah, takut. Dan selepas kejadian tu, bilik tu pun memang tak mau siapa-siapa duduk pun. 2-3 bulan memang kosong macam tu lah. Pintu pun sentiasa bertutup. Sebab bila buka lah, kami akan nampak macam dia duduk. Sebab kan bila buka je pintu, terus nampak dia kan. So bila kami lalu pun memang akan nampak dia pula duduk bilik tengah. Kami dari depan nak ke belakang memang akan nampak macam bayang-bayang dia. So bilik tu memang kosong lama juga lah untuk nak duduk balik tu. Jadi memang kat sini yang Tok Su tu dia ada amalkan something lah. Dia ada amal something dan dia terlanggak pantang larang. Tok Su dia lelaki ada perempuan. Jadi lepas tu memang tak tahulah apa jadi kat dia. Lepas tu memang tak tahu. Sampai sekarang? Sampai sekarang kami tak tahu. Gaib ke dia? Ya? Dia dah hilang ke macam mana? Lost contact habis lah? Lost contact lah, memang tak tahu. Sayang lah. So, benda ni jadi pun masa Mimi sekolah rendah kan. Sekarang Mimi pun dah memang lama lah, tak tahu. Uish, lama lah kalau main sekolah rendah sampai sekarang. Ya tau. 2 tahun dah tak contact kan. Tapi ikut cara Mimi cerita ni, kita pun, aku rasa ni bukan first time yang hantu tangan ke depan, mata terbeliak. Cuma kita tak tahulah apa benda. Apa yang dia amalkan. Apa yang dia amalkan dan apa sebenarnya yang memasuki ke badan dia tu. Kan? Nak kata hantu Cina, tak ada juga kan. Ada. Kakak Cina sana mungkin ada lah. Kan? Lagi satu, dia tak lompat pun. Jalan slow. Betul juga. Tapi apa pun benda ni, yelah, apa-apa kita nak buat, kita kena fikir. Tak kisahlah apa. Nak berjaya ke, nak cantik ke sekali pun, kita jangan mensyirikkan Tuhan je lah senang cerita. Ya tu. Sekali dah langgar pantang tu, dapat lah. Tapi apa pun, lepas tu kena cubalah usaha untuk kembali kepada yang ilahi. Kita betul kan, walaupun tu adalah satu benda orang kata dosa yang boleh aku katakan tak diampunkan, sebab mensyirikkan. Tapi
apa pun kita berusaha lah. Buat solat taubat semua kan. Itu semua kerja Tuhan lah. Itu semua kerja Tuhan. Kita cuma berusaha. Okey Mimi, ada cerita yang kedua? Ya, cerita yang kedua ni jadi dalam 7 tahun lepas. Okey, masa tu Mimi dah mai duduk dekat Sungai Petani. Mimi sewa sebiji rumah dan Mimi kerja dekat ASP. So, masa Mimi masuk rumah tu, okey, sebelah rumah Mimi, belah kanan ni kosong. Rumah taman biasa. Sebelah kanan ni kosong dan belah kiri ni ada family. Dan family ni dia jaga mak dia. So, kat mak dia tu Mimi panggil Tok. Okey, masa first masuk, hari first tu just angkat barang-barang. Okey, hari second tu Mimi kemas-kemas barang ke rumah lah. Okey, masa hari kedua Mimi kemas barang tu, Tok tu mai. Dia main rumah dalam tengah hari, pukul 12 lebih macam tu. Dia bagi salam. So, Mimi pun buka lah pintu kan. Mimi jawab salam. So, Mimi pun jemputlah dia masuk rumah. So, dia masuk rumah, Mimi baca ayat apa semua, sembang-sembang apa semua dengan dia. Lepas tu dia cakap, okey, rumah ni sebelum ni ada orang sewa dah, dia kata. Tapi sat je 2-3 bulan je dia cakap macam tu. Okey, setahu Mimi, tuan rumah cakap rumah tu tak ada orang duduk lagi. So, Mimi penyewa pertama. Dan keadaan rumah tu Mimi nampak macam baru lah, macam tak pernah ada orang duduk. Okey, tapi bila Tok tu cakap macam tu, Mimi pun macam okey je lah kan. Okay, lepas tu dia mula tanya pasal latar belakang Mimi tau. Pasal family Mimi, keturunan Mimi. Tapi apa yang dia teka tu semua kena. So Mimi pun macam, oh Tok ni Mimi pelik lah sebab ni takkan boleh tahu pasal kita kalau kita tak cerita. Tiba-tiba Mimi cakap, Tok ni boleh mengurut orang ke? Mimi saja je teka-teka macam tu kan. Lepas tu dia cakap, Tok bidan. Dia cakap, Tok memang duk mengurut orang. Kalau nak urut Mimi pun boleh, dia cakap. Lepas tu Mimi pun macam, tak apalah, nanti kalau Mimi lengah-lengah ke boleh lah suruh Tok mengurut. Mimi cakap macam tu. Lepas tu dia kata, boleh sangat. Dia cakap sebab semua dah ada dekat Mimi. Dia cakap macam tu tau. Lepas tu bila dia cakap, Mimi macam tak ambil pot pun apa yang perkataan yang keluar dari mulut dia tu kan. Kita macam dengar-dengar ya macam tu je. Okey, lepas tu Mimi duduk situ. Okey, sepanjang Mimi duduk situ, memang setiap kali jumpa dia Mimi just tegur. Tok nak pergi mana? Dia pun tegur Mimi baru balik kerja ke, nak pergi kerja ke, macam tu je. Okey, selepas 6 bulan ke 7 bulan macam tu Mimi sewa kat situ. Okey, Mimi pelik. Dalam seminggu tu, setiap tengah hari pukul 12 lebih, Mimi akan dengar suara Tok tu bagi salam dekat Mimi. Dekat rumah. Dalam rumah ke luar rumah? Dia bagi salam dekat pagar kat luar. So, bila Mimi dengar salam, automatik kita akan jawab sebelum kita bangkit buka pintu. So, Mimi tengok TV pun Mimi dengar orang bagi salam. So, Mimi jawab je lah kan. Jawab salam lepas Mimi bangkit. Mimi bangkit buka pintu, tak ada. Dan esok pun jadi yang sama. Okey, benda ni jadi 3 hari turut-turut. Okey, dan hari 3 hari tu memang Mimi kerja shift malam. Mimi kerja pukul 12, pukul 2 petang sampai pukul 11. 11 lebih macam tu sampai rumah. Okey, lepas tu bila Mimi, okey, hari yang ketiga turut-turut dia bagi salam tu, Mimi jawab. Mimi buka pintu, tak ada siapa juga. Okey. So, malam tu Mimi kerja malam hari tu. Malam tu Mimi balik pukul 11 lebih Mimi sampai rumah. Okey, antara rumah dia dengan rumah Mimi ada satu macam tembok kan. Dinding orang panggil, kami panggil tembok kan. Okey, kalau kita jenguk just nampak kepala je lah kat situ kan. So, Mimi balik pukul 11 lebih lah. Malam macam tu, Mimi buka pagar. Tiba-tiba dengar suara Tok. Baru balik kerja ke? Mimi tengok, kejut lah Mimi cakap. Nampak kepala Tok tu je kat situ kan. So Mimi pun jawab lah. Mimi cakap, baru balik. Mimi tu. Lepas tu sambil Mimi duk buka mangga, pedi ayam ni duk buka pintu. Lepas tu bila Mimi jawab, baru balik. Mimi kali sekali dia tak ada. Lepas tu pukul 11 lebih. Tapi Mimi pun macam okut dia tanya-tanya. Dia sambil sampah ke apa kadang. Tapi rumah dia memang tak buka lampu. Mimi pun macam biapilah tak mau fikir. So Mimi pun masuk rumah. Okey, masuk rumah malam tu Mimi dah start kena gangguan lah. Macam Mimi tidur duk mencuri kaki. Tapi dalam sepanjang Mimi duduk 6 bulan 7 bulan tu, rumah tu memang ada lah. Mimi tahu tapi Mimi tak ambil pot pun benda tu. Sebab selagi tak tunjuk depan mata, biapilah. Betul. Mimi macam tu. Lepas tu
start malam tu, lepas yang dia teguk dan Mimi jawab, dah mai cuik kaki. Lepas tu bila kita jaga, Mimi buka macam mata, Mimi nampak macam lembaga dekat pintu bilik Mimi kan. Dalam bilik, betul-betul kat pintu. So Mimi pun pejam bilik mata, buat tidur lah. Memang Sebab Mimi, dah tahu memang Mimi memang tak dah ada tahu. rasa takut ke? masa. Tapi apa yang Mimi nak buat, dia duduk dekat pintu, nak lari keluar pun tak boleh. Habis Betul. kan kena buat tidur je kan. Lepas tu malam tu Mimi dah kena macam tu. So esok tu hari keempat lah, yang selepas 3 hari tu terus dia bagi salam. Hari keempat awal sikit dia bagi salam, pukul 11 lebih macam tu. Masa ni dia bagi salam kat Mimi dan Mimi pun dah tak mau jawab pun salam tu. So Mimi mangkit je, Mimi buka pintu. Mimi buka pintu, Mimi nampak dia ada betul dekat tembok rumah dia tu. Dan Mimi tak nampak kepala dia saja. Lepas tu Mimi pun jawab lah, ya tu, kenapa tu? Mimi cakap tu. Lepas tu dia cakap, tu nak bagi makan ni, dia cakap macam tu. Lepas tu Mimi cakap, oh sat. Mimi pun ambil kunci, buka pintu grill apa semua, dia ambil makan. Dia bagi kat Mimi kuotiao goreng dengan kek coklat moist. Dia bagi tu dalam polystyrene tau. Dengan pakai buang. Dan benda tu panas lagi kan. Bila sampai kat Mimi, kira macam benda tu baru goreng lah, panas lagi kan. Lepas tu Mimi cakap lah, tu baru buat ke? Dia kata, baru goreng. Dia kata, betul Mimi cakap, elok lah, saya ni nak pergi kerja boleh makan. Dia kata, makan. Dia kata tu. Masa Mimi pernah, tak apalah Mimi masuk kan. Masuk, Mimi letak kat dapur. Masa Mimi letak kat dapur, Mimi dah rasa dah kek tu. Mimi rasa lah satu mulut kan. Sebab tu sedap lah. Masa Mimi masuk mandi. Pergi mandi, siap apa semua nak pergi kerja. Mimi pergi dapur balik. Dan Mimi nampak kuotiao goreng yang dia bagi kat Mimi dalam keadaan panas tadi tu dah berkulat. Alamak. Dah berulat. Berkulat, kulat putih tu. Selalunya benda kulat-kulat ni kalau kita simpan lama. Kalau basi dia cuma lendiak ataupun bau kan. Ni dia kulat. Lepas tu dia macam fikir, aku baru letak sini tak sampai sejam dan masa dia hantar aku tadi panas lagi. Kalau kata makanan semalam perangat, dia kalau basi pun dia tak akan berkulat. Habis kuat bau kan. Lepas tu Mimi tengok kek. Kek Mimi dah makan tau tadi. Pun berkulat. Mimi masa tu nak buat apa? Mimi dah telan dah pun. Nak muntah pun tak keluar dah masa. So Mimi minum air macam banyak-banyak. Aduh. Lepas tu Mimi ambil makanan tu, Mimi buang ke sampah, Mimi buang kat luar. Mimi pergi kerja macam biasa. Pergi kerja macam biasa. Dan balik malam tu pun Mimi nampak lagi Tok tu tunggu dekat tembok tu. Tapi dia tak tegur Mimi kali tu. Dia senyum je. So Mimi pun senyum je lah. Lepas tu Mimi masuk dalam rumah macam biasa. Malam ni dia Mimi kasak sikit dengan Mimi. Mula-mula dia cuik kaki. Mimi dah buka mata. Mimi memang mata bila buka tu straight pandang ke pintu lah kan. Sebab semalam tu Mimi dah kena dan ada benda dekat tu. So Mimi buka mata terus pandang ke pintu. Pandang ke pintu, tak ada apa. So Mimi tidur balik. Bila tidur balik, Mimi mimpi Tok tu dia main bagi something kat Mimi. Dia bagi bungkusan warna putih lah. Dia main bagi tapi Mimi tak ambil. So Mimi terkejut jaga. Masa Mimi terkejut jaga tu pukul 3:30 pagi macam tu. Lepas tu Mimi mangkit. Mimi pergi toilet. Masa Mimi nak jalan nak pergi toilet pun Mimi nampak ada benda lintah dari dapur masuk ke bilik belakang kan. Tapi Mimi macam mungkin khayalan dia pagi-pagi ni mata tak betul kan. Tak apalah, Mimi pergi toilet. So Mimi keluar pada toilet, Mimi nampak macam ada satu lembaga hitam berdiri luar tingkap dapur Mimi tau. Tapi Mimi tak pasti tu orang ke apa ke kan. So Mimi talih macam tu je. Mimi nampak terus Mimi macam istighfar je kan, astagfirullahaladzim. Terus jalan masuk bilik. Jalan masuk bilik, Mimi tidur. Tidur. Esok pagi Mimi mangkit macam biasalah. Mangkit sembahyang subuh apa semua. Lepas tu pukul hari tu Tok tu panggil lagi pukul 11 lebih juga. Dia panggil Mimi, dia bagi kat Mimi makan lagi. Dan hari ni dia bagi dekat Mimi masak lemak pucuk ubi. Dia bagi kat Mimi dan polystyrene juga. Dan keadaan dia bagi kat Mimi tu memang panas lagi. So Mimi pun cakap,
Masa dia bagi tu Mimi ambil kan. Mimi cakap, oh sedap ni tu. Mimi cakap tu, dia tanya, nasi ada tak? Dia tanya tu. Lepas tu Mimi kata, oh ada nasi Mimi tu. Lepas tu dia kata, tak ada nak bagi. Dia kata, Mimi kata, tak apa, nasi ada je. Mimi cakap, okey, dia tanya nasi ada tak ada? Mimi cakap ada. Okey, lepas tu Mimi masuk dalam, Mimi dah kenal kan semalam makanan tu dah berkulat. So hari ni Mimi macam jaga-jaga sikit. Mimi letak kat dapur dan Mimi macam biasa mandi siap-siap nak pergi kerja. Sekali lagi Mimi tengok makanan tu dah berbuih. Okey. Yang tadi bila masa Mimi dapat kat Mimi makanan tu panas lagi. Dan kali ni Mimi pergi tengok berbuih dah. Dia berbuih tu memang macam benda yang lama kita tinggal. Ya tu. Lepas tu Mimi pun apa benda ni kan, dah 2 hari macam ni kan. So Mimi ambil pun Mimi buang macam biasa. Okay, lepas tu pergi kerja balik. Okay, hari ketiga Tok tu stay tunggu kat situ dan dia senyum saja kat Mimi pun senyum je lah. Dah tahu dia memang ada je. Hari ni dah malam ketiga. Okay, lepas tu Mimi tidur. Okay, tidur. Malam tu Mimi tak ada gangguan apa-apa, cuma macam dengar bunyi guli pun macam tu je. Tapi Mimi tidur buat tahu. Esok bangkit subuh, okay, lepas masa ni semayang subuh, dah habis semayang semua, tiba-tiba masuk mesej dari Kak tu. Maknanya anak tu lah. Dia hantar mesej kat Mimi, Assalamualaikum Mimi, ada mana? Lepas tu Mimi pun jawab salam dan Mimi cakap, ada rumah Kak, kenapa? Lepas tu dia cakap, oh Kak nak bagi tahu yang mak Kak dah tak ada. Alamak. Sejak bila tu? Alah, dia cakap mak Kak dah tak ada. Lepas tu Mimi cakap, bila? Mimi cakap gitu. Baru semalam mak Kak bagi load kat Mimi. Dan baru semalam dia tengok Mimi, dia senyum masa Mimi balik kerja. So, tahu tak anak dia cakap apa kat Mimi? Mak Kak dah seminggu duduk hospital. Masa dia cakap dah seminggu duduk hospital. Lepas tu dia cakap tadi pukul 3.30 pagi mak Kak meninggal. Dia cakap sekarang jenazah dah ada dekat rumah. Lepas tu dia cakap rumah Kak lah. Dia cakap okey, kalau betul rumah Kak tu maknanya sebelah rumah Mimi. So baru Mimi pergi tengok kat luar. Rupanya depan rumah Mimi dah ada van jenazah apa semua dah ramai lah. Tapi Mimi ni yang tak dengar. Lepas tu Mimi pun okey tak apa, saat Mimi sampai Mimi cakap Mimi siap-siap, Mimi pergi rumah dia. Mimi pergi tapi Mimi tak berani tengok jenazah. Betul. Mimi pergi tapi Mimi langsung tak tengok pun mayat. Sebab Mimi memang rasa macam apa yang aku nampak dalam seminggu ni. Dia cakap mak dia dah duduk hospital seminggu. So siapa yang bagi makanan dekat aku? Kadang. Dan Mimi terfikir aku mimpi bungkusan apa yang dia bagi dekat aku. Selamat aku tak ambil. Tapi kek coklat muas tu dah ada rasa kan? Yang tu tak boleh buat apa sebab dah rasa. Sedap kan? Sedap. Okay. Mimi, kejadian ni berlaku tadi masa bila? 7 tahun lepas. Okay. 7 tahun lepas. Jadi kalau ikut cerita Mimi ni lah nak kata kadang bis Selalunya lah. dia bagi Mimi benda yang tak elok tau. Ya, sebab dalam mimpi pun dia ada bagi satu bungkusan juga tau. Macam so Mimi menerima something kan. Kan sebab Mimi rasa pun macam tu. Sebab masa first dia main kat Mimi, dia dah cerita pasal latar belakang Mimi. Pasal nenek Mimi, tok Mimi semua. Dan ada. Lepas tu Mimi baru teringat ayat yang dia cakap dekat Mimi. Mimi dah lengkap, dah ada semua. Bila dia cakap macam tu, dia kata terima lagi satu, cukup je. Dia cakap macam tu. Mimi macam bila dia dah ada, lepas tu Mimi teringat apa yang dia bagi, apa yang Mimi mimpi, baru Mimi macam Allah, semua ni ada kena-kena kan. Tapi Mimi tak pernah ambil apa-apa pun, cuma kecuali makanan. Sebab ni bukan nak cakap semua segelintir ada juga yang bidan tukar urut yang mengamalkan benda ni. Sebab apa yang terjadi bukan diri dalam ayah aku sendiri kan. Sebab ayah aku stroke. So aku pernah hantar ni aku cerita boleh cerita? Boleh. Ayah aku stroke kan. Aku pernah bawa satu tukar urut yang popular juga popular. Then aku tengok dah cara dia urut kan. Dia tengok urut dia macam pelik macam ni kan. Macam tak urut betul-betul urut kan. Tapi ayah aku menampaklah perubahan tu makin sihat kan. Sampai satu masa ayah aku duduk kat kedai makan aku.
Tapi masa tu ayah aku still lagi dalam keadaan stroke lah. Mhm. Ustaz aku datang. Ustaz yang mengaji aku pasal silat semua kan. Dia pandang ayah aku, lepas tu dia terus tegur kat mak aku. Kak, ya Ustaz, bawa mana abang ni? Mak aku tu terkejut lah. Mak aku tak pernah cerita bawa pergi mana kan. Kenapa? Ada orang tengah merura kat belakang. Yelah tu. Maksudnya, adalah segelintir, kalau ustaz aku cakap, ada je segelintir yang tukang urut ni. Dia kau tengoklah cara dia urut macam pelik, macam pap, okey balik. Mula lah tu. Ada yang bukan menghantar lah, kadam ni yang tolong urut kan. So benda tu aku macam terkejut lah. Lepas tu ustaz aku buang benda semua. Start dia tu lah, aku dah tak bawa ayah aku pergi mengurut dah. Aku just minta ustaz aku tolong urutkan je lah. Apa benda pun kita buat kat dunia nipis kan, urut ke apa ke, ada panduan dia yang betul kan, ada jalan ni syariat yang betul. Jadi kadang-kadang aku takut juga nak mengurut ni tau, sebab orang mengurut ni kadang dia pegang kau urut sikit, dia dah tahu dah kau buat apa. Itu pasal Kau buat apa, kau pergi mana. Dia tahu, betul tak Amy? Betul. Dia pegang kau, dia tahu orang ni macam mana. Risaulah kan. Jadi tapi apa yang bantu dia sampai tahu semua benda kan? Jadi kalau boleh nak urut tu, kita kena cek latar belakang betul-betul. Bukan semua lah. Bukan semua lah. Senang cerita, kalau tengok sekali masa kan depan tu kan ada orang urut kan. Tengok macam tak kena lah. Kau rasa macam pelik-pelik, tak. Elok balik. Kan? Tak payahlah. Balik je lah. Okay. Kau perasan kau cerita Mimi ni cerita berat-berat kot. Itulah kan. Ayah plot twist lah. Okay, seronok dengar cerita Mimi. Ke Mimi ada cerita lagi? Boleh kalau nak cerita lagi. Ya, kita bagi buah las lah. Bagi buah las. Okay, cepat. Okay. Benda ni jadi tahun lepas. Okay. Masa COVID baru start bulan 3. Tak salah bulan 3. Okay, Mimi masa ni dah pindah lah. Ni rumah sewa yang lain. Okay, dan rumah ni rumah CBD. Dia ada 5 bilik. Dan selalu Mimi kerja, Mimi memang balik pukul 6, pukul 7 baru sampai rumah. Tapi hari tu Mimi rasa macam tak sedar hati. So Mimi nak balik awal. Masa Mimi balik hari tu, Mimi sampai rumah dalam pukul 2 suku lah. Macam tu kan. Mimi sampai rumah, Mimi buka pagar, Mimi nampak macam taik burung tau penuh dekat pagar. Pagar tu warna hitam. So kalau apa-apa pun kita akan nampak kan. So, tapi taik burung ni macam kuning-kuning. Tapi penuh kat pagar tu. So Mimi macam tak ambil pot mungkin taik burung kan. So buka pagar, Mimi parking kereta kat dalam, tutup pagar balik. So Mimi masuk rumah. Mimi tak masuk pintu depan. Pintu sliding Mimi tak masuk, Mimi masuk pintu tepi. Dia macam pintu kayu tepi tu. So masuk ke tepi. Bila Mimi nak buka grill kat tepi tu pun, Mimi perasan ada benda yang sama dekat grill tu. Okay, so Mimi terpandang bawah. Bila Mimi tengok bawah, rupa-rupanya beras kuning. Beras kuning. Okay, so bila Mimi tengok, rupanya beras kuning tu dah ada keliling rumah Mimi. Maknanya macam orang baling lah. Mimi dah langkah pun dan Mimi dah masuk. Mimi tangkap gambar. Mimi ada tangkap gambar yang tu. Dan Mimi masuk dalam rumah. Ada simpan lagi ke? Ada simpan lagi gambar tu. Gambar tu? Gambar ada. Cantik. Boleh bagi kepada Fahmi. Okay, lepas tu Mimi masuk rumah. Okay, dah masuk rumah. Okay, Mimi tak rasa apa lagi tau. Selepas maghrib, Mimi dah mula rasa seram sejuk. Okay, start malam tu, Mimi dah demam panas. Mimi dah check temperature Mimi memang dah 38 ke atas. Okay, lepas tu Mimi tunggu juga sampai esok. Sebab malam tu Mimi makan ubat dengan harapan esok okey. So, Mimi bangkit esok, tetap sama. Dan temperature Mimi lagi naik. Mimi demam memang teruk, 39.8, 39.7. Okay, masa tu mata Mimi bila buka ni automatik memang mata berayak sebab terlalu panas. So Mimi pergi hospital. Tapi Mimi pergi hospital masa tu dah pukul 8 lebih. Okay, dalam keadaan Mimi macam tu memang tak berat sangat. So Mimi drive Mimi pergi hospital. Okay, dan dekat hospital tu memang susah ada parking. Malam ke siang ke sama memang kan full lah. So kalau keliling hospital tu besar. Dekat wad kecemasan dia belah hujung belah kanan kalau ikut daripada hospital tu, dia hujung belah kanan. Dan dekat situ dia ada macam bukit sikit.
So kalau kita parking bawah tu sikit, dia akan naik satu tangga, naik atas tu terus buat dewan salin dan buat kecemasan lah. So Mimi tak larat sangat. Mimi tak kisah dekat mana-mana Mimi parking asalkan ada kosong. So Mimi nampak kosong dan dekat dengan tangga untuk naik dekat buat kecemasan, Mimi terus park kat situ, Mimi naik atas. Naik masa Mimi sampai dalam pukul 9, Mimi tunggu test lah sampai pukul 11 lebih. So pukul 11 lebih macam tu, pukul 12 dia check semua dan dia ambil darah Mimi. Dia check tanda COVID lah, takut ada sebab masa tu baru COVID kan. Dan Mimi pula kerja berdepan dengan customer. So dia check semua tak ada simptom-simptom COVID. Dia ambil darah, dia suspek dengue. Dan Mimi kena tunggu result darah dalam 4 jam. So dia cakap boleh balik dulu. Mimi fikir masa tu dah 12 lebih. So kalau 4 jam, maknanya pukul 4 lebih takkan Mimi nak drive lagi mai sini pula kan. So Mimi pun macam okay lah, aku tidur dalam kereta kan. So Mimi pergi dekat luar tu, dia ada macam mesin. Mimi tekan roti dengan air lah. So Mimi masuk kereta. Tadi nurse dah bagi ubat makan. Lepas tu Mimi masuk kereta dan jalan masuk kereta makan roti sikit dan Mimi pun lena. Mimi nak tidur lah. Mimi buka tingkap sikit, Mimi tidur. Mimi turun kursi belah driver dan Mimi mengiring belah kiri penumpang kan. Ke kiri. Lepas tu Mimi tertidur. Dalam Mimi dalam tu 12.45. Tiba-tiba dalam 1.30 macam tu Mimi rasa kereta Mimi bergoyang. Bila kereta bergoyang, Mimi buka mata. Bila buka mata, Mimi nampak gula-gula duduk tepi kereta. Tepi kereta belah driver? Belah penumpang. Maknanya Mimi buka mata terus Mimi nampak lah. Dia tengah pandang Mimi ke apa? Tak, Mimi just nampak badan je. Tapi Mimi nampak bungkusan putih. Dia terbang ke? Aku tak nak cut sini. Alamak. Jangan cut sini. Bodoh. Aduh, Aku tengah kusyuk dengar. Aku terperanjat lah Anan. Sorry. Mimi sorry. Terkejut. Hantu jebom tu lah. Mimi tadi tanya dia terbang ke apa? Tak, dia macam berdiri tepi pintu. So bila dia berdiri, Mimi tak nampak full lah. Sebab Mimi tengah baring kan. Macam nampak, tapi nampak bungkusan putih. Lepas tu Mimi dah macam apa benda ni kan. Tapi masa tu keadaan Mimi memang tak larat sangat. Mimi sambung je tidur. Dalam otak ni hang nak buat apa hang buat, hang jangan kacau aku lah. Macam tu kan. Lepas tu Mimi pusing. Mimi pusing badan. Muka Mimi menghadap cermin belah Mimi. Lepas tu Mimi pakai sweater masa tu. Mimi buka sweater, Mimi tutup muka. Lepas tu tiba-tiba Mimi dah jadi panas tau. Jadi pecah peluh apa memang mungkin efek makan ubat tadi. Lepas tu bangkai yang teramat sangat. Mimi bau bangkai tu macam betul-betul hidung tau. Aku duduk betul-betul hidung jadi macam tak lepi lah. Lepas tu Mimi dah macam kenapa Mimi tutup kan muka Mimi. Lepas tu Mimi buka-buka. Bila Mimi buka tu, dia duduk belah Mimi pula. Aduh. Betul-betul tepi Mimi. Duduk sebelah. Kepala bana dia. Tapi Mimi tak nampak muka dia sebab Mimi tidur kan. Mimi just nampak Badan memang badan lah. Memang bungkusan putih. Tapi Mimi sure yang tu bukan mimpi Ya, dia pasti bukan mimpi sebab bau dia pun memang Mimi dah jaga kan. Okay. Lepas tu Mimi pun dah tak tahu buat apa. Mimi tutup balik muka. Masa tu memang larat sangat. Mimi duk fikir kalau aku nak lari pun memang tak terlari lah. Nak kena ke mana. Dan kalau start kereta pun boleh tentu kereta boleh hidup waktu sekarang ni. Mimi dah macam Allah tawakal je apa nak jadi. Mimi baca je, Mimi pun tak tahu baca apa, keluar apa pun Mimi tak tahu. Tiba-tiba Mimi rasa bau yang Mimi bau yang sangat-sangat ni macam makin lama macam makin tak ada. So Mimi biar sampai rasa macam betul-betul tak tahu. Mimi buka. Masa Mimi buka pula tu, masa tu time dalam pukul 2.45 pagi. Masa tu Mimi rasa badan Mimi dah okey. Masa tu baru Mimi tengok keliling. Mimi parking dekat mana sebenarnya. Rupanya Mimi parking dekat bilik mayat.
Patutlah. Parking kat memang ya. Lepas tu belakang Mimi van jenazah. Mimi tak tahu pun yang Mimi parking tu tempat dia. Patutlah dia marah. Lepas tu Rasa dia nak ajak gurau tu. Dia nak ajak join tidur macam syok tidur kan. selamat dia tak main tidur kat sebelah. Apa Lepas tu Mimi nak kena keluar pergi ambil result darah dalam 4 macam tu. Okay, Mimi dah nampak kan dia duduk sebelah Mimi. Mimi dah fikir kan otak kan macam mana aku nak keluar. Tapi kalau Mimi start kereta, Mimi pergi cari parking lain pun belum tentu ada parking. Kemungkinan besar boleh parking balik kat sini. Lepas tu macam kalau aku parking kat lain nampak sangat yang aku ni takut kan. So Mimi pun macam tak apa biar-biar. buat keras. Jadi dia nak abang yang ada kan dekat yang tu. So buat macam tak tahu apa pun. Keluar agak dalam pukul 4 macam tu, pukul 3.53 kat kaki 4 lah Mimi keluar. Mimi keluar, Mimi jalan memang Mimi tak pandang belakang lah. Mimi lock kereta, Mimi jalan straight. Okay, masa Mimi jalan tu, Mimi memang rasa ada yang mau memandang. Dan biasalah hospital, waktu tu memang sunyi sangat-sangat. Dan Mimi jalan seorang. Memang jalan Mimi pun tak pasti. Mimi jalan ke Mimi lari. Okay. Lepas tu sampai nak ambil result apa, memang doktor pun tegur kan, nampak muka pucat apa semua. Dia mungkin ingat pucat sebab tak sihat. Dia tak tahu Mimi pucat pun sebab lain sama. Lepas tu dah ambil result, tak ada apa sebenarnya. Temperature masih tinggi tapi tak ada apa. So dia cakap boleh balik. Dia bagi ubat dan Mimi balik. Nak balik tu, dia ada tangga tinggi tau. Untuk tadi naik kecemasan So Mimi nak turun tangga tu. Sebelum Mimi turun tangga tu, Mimi nampak dia berdiri tepi pokok. Dia berdiri tepi pokok pula. Benda yang sama? Mimi dah benda yang sama. Mimi dah macam aku nak jalan, kalau jalan kena lalu dekat situ. Kalau aku patah balik, dia nampak yang aku ni takut. Tapi aku cuma ada 2 pilihan. Tak teruskan nak patah balik. Mimi patah balik. Patah balik. Betul. Itu keputusan yang betul. Aish. Okay. Mimi tak jalan. Mimi patah balik. Tapi memang Mimi jalan lah. Tak lari lah. Tapi Mimi tak mau tunjuk yang Mimi ni takut. Mimi patah balik, Mimi pergi tekan ayam. Acah-acah buat. Acah-acah. Okay. Tekan ayam. Lepas tu Mimi tekan ayam, Mimi buka ayam dulu. Mimi minum dulu ayam kat situ kan. Padahal dalam hati ni, ya Allah macam mana aku nak pergi kat kereta aku kan. Ataupun aku nak stay pergi duduk balik dekat kecemasan tu, dekat kerusi menunggu yang ramai-ramai tu, pergi duduk je kat situ kan. Tapi dah memang tak larat sangat ni, nak kena balik. Dan Mimi jalan juga. Teruskan perjalanan. Dan sekali lagi Mimi lalu, nampak dia dah tak ada pun kat situ. Dia tak ada. Mimi jalan ni memang betul-betul lari masuk kereta. Masuk kereta, start kereta boleh ni, memang lock kereta. Bubuh gear terus jalan. Masa Mimi jalan, memang Mimi nampak dia lompat pak. Yang tu kat mana? Nampak masa tu kat mana? Mimi tengok dari seat mirror. Seat mirror. Dia kejar dari belakang. Ya, dan Mimi tak tahu dia duduk dari mana, tiba-tiba Dia dia macam lompat. filem pun tu. Betul lah pasal. Memang laju dia lompat. Serius Mimi macam Allah Akbar. Selamat Mimi punya jalan tu terus kono tau. Mimi jalan terus Mimi kono. Kono tu selamat. Ya Allah, dia tak ada dah. Kalau kono ataupun dia kono, Mimi pun tak tahu lah. Masuk hospital pula aku rasanya. Aduh. Dia lompat. Lepas tu balik rumah tu tak ada gangguan apa lah. Tapi sampai rumah tu memang Mimi tunggu luar dulu. Basuh kaki pun duduk kat luar, masuk dalam rumah kan. Tapi cuma Mimi demam tu makan masa agak sampai kena minta air tawar apa semua kan. Satu keputusan yang betul lah Mimi buat kan. Sebelum masuk rumah, dia tunggu luar dulu. Cuci kaki pun. Cuci kaki, baca apa yang patut. Tapi cerita Mimi ni, aku still tak puas hati je. Lain macam dia kena kacau. Betul pasal. Tak, aku salah 3 kali kan. Dia punya tunjukkan bungkus tu ada kan. Bungkus pula sebut. Dia apa? Lollipop, gula-gula. Okay. Dia macam nak saja-saja je nak tunjuk kat Mimi pun tak tahu kenapa. Tak ajak kawan mungkin. Mungkin ada something yang special kat Mimi ni tau. Sebab macam tadi Tok tu pun cakap Mimi semua complete. Apa? Kan? Mungkin ada benda yang kita sendiri tak tahu, tapi ada orang yang ada sixth sense dia nampak apa yang ada pada Mimi. Betul. Kan? Tapi
jadi satu kelebihan kat Mimi lah. Sebab dia pun dia tahu macam mana nak counter balik. Tak nampak, yang paling best dia berbuat tak nampak tu kan. Okey, patah balik, buat beli air geregang kan. Kalau aku masa tu, aku tak tahu lah buat apa kan. Habis aku dah caw lah terus. Tak pun aku cakap doktor, saya tumpang doktor lah balik. Saya sakit sini lah. Boleh saya nak masuk tu ke dalam ward. Okey, apa pun thank you Mimi sebab sudi bercerita dengan kami dan selamat menjalani bulan Ramadan yang mulia dan tak lama lagi. Tak sampai Hari Raya. Ya, selamat Hari Raya. Bukan sahaja pada Mimi dan juga kepada penonton-penonton kita, selamat menyambut bulan Ramadan dan juga menyambut Hari Raya Aidilfitri. Dan jangan lupa jaga SOP. Jangan hantar negeri. Jangan negeri. Raya. Kayangan. Raya dah ada negeri masing-masing walaupun sedih. Hai. Mimi ada apa-apa nak ucap sebelum kita berakhir? Pesanan Mimi kalau apa-apa pun berbalik kepada Allah, jalan yang benar. Nak. Kalau amal apa pun stop je lah. Tak tahu lah kot. Kalau Betul. sendirilah kan, kita menuju ke jalan yang benar je. Betul. Mantap. Dan bukan juga maksud masa bulan puasa tak ada, kita tak perlu amal. Betul? Bulan puasa ke tak puasa ke amal. Kan? Macam pernah rasa yang itu belum puasa. Kan? Kita amal. Yang mana patut amal. Yang baik amal. Kan? Tak nak cerita yang itu. Nantilah. Yang tu nanti kita cerita. Okay, Contoh amalan lain yang orang tak buat, bagi ni. Apa? Bagi apa? Signal. Okay. Bagi signal. Susah sangat nak buat, nak bagi signal. Kan dah kena kan. Okey, apa pun jangan lupa like, share dan subscribe dan tunggu video-video pada masa akan datang. Bye-bye.